Hai, Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menerangkan mengenai trial paper Kelantan kertas 1 pada tahun 2024 lah. So, kita akan menerangkan daripada soalan 1 hinggalah soalan 10. Okey, jom kita tengok start untuk soalan yang pertama lah. So, di sini diberi 4 sebutan bagi jujukan ialah 11, M, -3 dan -10. So, ini cara untuk kita jawab soalan ni adalah untuk tengok kepada pola nombor tersebut. So, paling senang tengok adalah tengok kepada dua yang terakhir ni lah. So, di sini daripada -3 ke -10. So, di sini kita adalah tolakkan dengan 7. So, bila di depan ni tolakkan dengan 7 means daripada M ke -3 pun kena -7, 11 ke M pun adalah -7. So, M adalah So, M kita boleh letak 11 tolak 7, kita akan dapat M lah. Yang mana nilai M tersebut akan dapat -4. So, di sini 11 tolak 7 kita akan dapat +4. So, jawapan dia adalah C lah bagi soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Di sini diberi bahawa RS tolak dengan S square sama dengan R tolak 5. So, kita kena ungkapkan R dalam sebutan S. Ungkapkan R dalam sebutan S, maksudnya bila kamu tengok pilihan jawapan, di bahagian sebelah kiri dia minta R saja. Means R tu kita kena berdiri sendiri di sebelah kiri. So, first thing first yang kamu perlu tengok bila jawab soalan ni adalah kita kena kumpul R tersebut di kawasan yang sama. Okay, RS minus S square equal to R minus 5. R kita sekarang ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. So, kena pindahkan dia kumpul di tempat yang sama. So, yang berada di sebelah kanan tu kita pindahlah ke sebelah. So, RS bila pindah ke sebelah dia positif, bila dia akan jadi negatif lah. So, yang di sebelah kanan ada -5 tadi. So, -5. Negatif S square ni pindahkan negatif jadi positif macam tu. So, boleh juga kita tulis S square minus 5 lah. Kita letak yang positif tu di hadapan supaya dia nampak cantik lah. Okay. So, ini tadi tolak R. So, kita faktorkan R sebab kita mahu R tu ada satu sahaja. So, untuk jadikan R tu ada satu sahaja, kita faktorkan R tersebut lah. So, bila difaktorkan, so keluarkan R di sini, hanya yang tinggal adalah S. Yang di bahagian sini bila dikeluarkan R hanyalah tinggal 1. So, ini kamu cek balik sama ada dia betul ke tidak. Bila kamu darabkan semula R darab S, kamu akan dapat RS. R darab -1, kamu akan negatif R. Itu salah satu cara untuk cek kamu punya jawapan lah. Okay, so sekarang kita dapatlah R yang single. Kita mahu yang R yang single ni supaya kita boleh jadikan dia, supaya kita boleh ungkapkan R tersebut. So, bila R dah jadi single, so S minus 1 ni kita boleh pindah ke sebelah. So, di sini operasi dia apa? Okey, operasi dia adalah operasi darab sebab dia menggunakan kurungan. Kurungan tu adalah operasi darab. So, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi operasi bahagi. So, S minus 1. So, jawapan yang betul adalah D. Okey, selesai bagi soalan nombor 2. Seterusnya kita pergi pada soalan nombor 3. So, ini kita carikan nilai Y. So, ini lebih kurang sama macam soalan nombor 2 tadi. So, cara yang pertama adalah kita kena tengok Y tersebut. Dan Y kita sekarang ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. So, maksudnya kita kena kumpulkan, lepas tu kita kena faktorkan Y tersebut. So, memandangkan ini bahagi dan di sini adalah sama dengan, cara untuk kita hilangkan bahagi tersebut adalah dengan membuat pendarapan silang. Yang mana 1 akan darab dengan yang di bawah ni, 2Y tambah 5. 1 tolak Y akan didarabkan dengan 7. So, dia akan jadi 1 darab dengan 2Y tambah 5. Dan 7 darab dengan 1 tolak dengan Y. So, kita kembangkan dia. So, bila darab dengan 1, benda yang sama sahajalah. So, 2Y tambah 5. 7 darab 1, 7. 7 darab dengan negatif Y, negatif 7Y. So, perhatikan Y ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. So, kumpulkan dia. So, yang di kanan tu pindahkanlah ke sebelah sini. So, dia akan jadi 2Y tambah 7Y.
And then yang ni 7, yang 5 ni pindah ke sebelah, so tolakkan dengan 5. So 2y tambah 7y, benda yang sama, maksudnya kita boleh tambah. So 2 tambah 7 9 lah. So ini 7 tolak 5 dapat 2. So y kamu akan dapat 2/9. So jawapan yang betul adalah D. Okey, contoh. Okey, seterusnya soalan 4. Okey. Suhana membuat sebiji kek lapis yang berjisim tidak lebih daripada 1.5 kg. Jisim kek, so dia wakilkan sebagai X lah, dalam unit kg yang diterima oleh setiap jiran jika Suhana memotong kek 10 keping secara sama rata untuk jirannya. So bila dipotong kek tersebut kepada 10, jisim tu adalah X lah untuk setiap satu. Antara ketaksamaan linear yang berikut, yang manakah paling tepat mewakili situasi tersebut? Okey. So yang ni kita tahu yang X tadi adalah jisim. Jisim yang didapat oleh setiap jiran tersebut. So pada awalnya jisim kek tersebut adalah 1.5. Lepas tu dibahagikan kepada 10. So X yang 10 tu nanti mesti dibahagi yang 1.5 kg tadi yang berat kek tersebut dibahagikan kepada 10 orang. So dia mesti operasi bahagilah. So daripada segi ketaksamaan linear, dia adalah tidak lebih daripada 1.5. So kalau tidak lebih, dia punya simbol adalah kurang sama dengan. So X kurang sama dengan 1.5 bahagi 10. Tekan kalkulator, kamu akan dapat 3/20 lah. So C. Jawapannya adalah C. Okey, seterusnya soalan nombor 5. Okey, Alias telah memotong sebatang kayu yang panjangnya adalah Y cm kepada 3 bahagian. Panjang bahagian pertama dan kedua masing-masing X dan 3X. Okey, so ada 3 batang kayu lah yang dia kayu ni dia panjang, potong kepada 3 bahagian. So yang pertama adalah X cm, yang kedua adalah 3X cm. Jika X sama dengan 7 dan panjang bahagian kedua, panjang bahagian kedua ni adalah 7 kali ganda, adalah sama dengan 7 kali panjang bahagian yang ketiga. Hitung nilai Y. So yang ketiga ni adalah 7 kali bahagian ketiga. Yang third ni lah, ini second, ini first. So maksudnya yang second ni adalah 7 kali panjang yang ketiga. 7 kali panjang yang ketiga. So ini keseluruhan panjang dia adalah Y. Daripada sini sampai ke sini, panjang dia adalah Y. So ini kalau kamu dapat visualkan dia, maksudnya kamu lukislah macam ni supaya kamu senang faham, adalah benda yang sangat baguslah sebenarnya. So di sini dia bagi X ni sama dengan 7. So bila X sama dengan 7, yang first tadi X cm, so yang first ni adalah 7 cm lah. Yang second 3X. So 3X darab dengan 7. So 3 darab 7 lah. 3 darab 7 sama dengan 21 cm untuk yang second. So yang third ni dia bagi second sama dengan 7 kali ganda yang 3. So yang second kita ada sudah 21 sama dengan 7. Lepas tu yang ketiga. So 7 ni pindahlah ke sebelah, operasi bahagikan, darab. So 21 bahagi dengan 7. So yang ketiga ni nilai panjang dia adalah 3 cm. So sini adalah 3 cm lah. So berapa panjang keseluruhan? Which is Y lah, dia minta Y, which is panjang keseluruhan. So 7 tambah 21 tambah dengan 3. Panjang Y adalah 7 tambah dengan 21 tambah dengan 3. So kamu akan dapat 31 cm. Okey, seterusnya ini kita algebra, permudahkan. So ini bahagi, lepas tu dia ada simbol bahagilah di sini. Kita tahu kalau bahagi memang tidak boleh, kita tidak boleh bahagi macam tu. So kita kena tukarkan dia kepada operasi darab. So bila operasi darab, yang bahagian sebelah kanan ni kedudukan yang
denominator dengan numerator dia akan berubah lah. Okay, numerator tu ke bawah, yang denominator ke atas. So kamu punya persamaan tu nanti akan jadi H kuasa 2 tolak K kuasa 2 over 10H minus 5K darab 8H tolak dengan 4K over H minus K kuasa 2. So daripada sini kita perlu buat pemfaktoran lah. So yang di atas ni, ini benda yang perlu ingat lah. Okay, kita ada semasa kamu tahu tingkatan 2, kamu ada belajar pemfaktoran yang mana A square minus B square bila difaktorkan dia akan jadi A plus B, A minus B. So ini dia gunakan nombor kuasa 2 sempurna, tapi ini dia gunakan dalam bentuk unknown. So boleh digunakan jugalah. Kalau nombor kuasa 2 sempurna, contoh 1, 4, 9, 16 macam tu kan. So dia akan jadi 1, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2 dan seterusnya. Ini yang kita panggil sebagai nombor kuasa 2 sempurna lah. Yang mana contohnya 1 kuasa 2 tolak dengan 3 kuasa 2. So kita boleh jadi 1 tambah dengan 3, 1 tolak dengan 3. Macam tu. So ini benda yang sama lah, nombor kuasa 2 sempurna. So H kuasa 2 tolak dengan K kuasa 2. So masuk benda ni. So H minus K, ada kuasa 2, kuasa 2. So dia akan jadi H tambah K, H minus K over. So yang bahagian bawah ni perhatikan 10 dan 5. 10 dan 5 datangnya daripada sifir 5. So maknanya kita boleh faktorkan 5 lah. So 5 ada. So 5 faktorkan 5. So 10 ni ada 2 H minus K. 5 sudah dikeluarkan. So tinggal K lah di dalam ni. So sama juga dengan 8 dengan 4 ni. So 8 dengan 4 datang daripada sifir 4. So 4. So 8 4 darab 2 lah. Dan yang 4 darab 1. So yang tinggal hanyalah K. So yang bawah ni, ini adalah maksudnya dia double lah. Sama macam K kuasa 2, maksudnya datang daripada K darab dengan K. So kalau H minus K kuasa 2, dia adalah H minus K, H minus K. Alright. So daripada situ kita buat pemotongan, potong-potong atas dan bawah, yang mana sama kita potong. So H tambah K, H tolak K, H tolak K, 2H minus K, 2H minus K. So yang tinggal hanyalah yang di atas tu, yang tinggal yang ini kena darabkan dengan yang 4. So 4 H tambah K lah, bahagi yang di bawah 5 darabkan dengan H minus K, 5 H minus K. So jawapan yang betul adalah A. Alright. Okey, seterusnya soalan nombor 7. Okey, ini soalan penyelesaian masalah. Amni, Tasnim dan Iza berjogging di sebuah trek mengelilingi tasik yang mempunyai jarak 1 km untuk setiap satu pusingan. So satu pusingan lengkap tu adalah 1 km lah. Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil untuk satu pusingan, yang di mana Amni diambil masa 5 minit, Tasnim 6 minit, manakala Iza 10 minit. Mereka mula berjogging dari tempat yang sama pukul 8 pagi. Pada pukul berapakah mereka bertemu semula untuk kali pertama? So yang ini sebenarnya dia menggunakan konsep faktor sepunya terbesar lah. Faktor sepunya terkecil, FSTK. Faktor sepunya FSTK terkecil. So dia mahu tengok di jam berapa diorang bertemu semula kan. So ambillah 5, 6, 10. Sebab dia mahu tengok pertembungan tu, wajib gunakan FSTK itulah. So 5, 6, 10 sifir apa yang sama. Okay, 5 dengan 10 boleh digunalah. So daripada sifir 5, 1, yang 6 ni memang tidak boleh. So just turun ke bawah, yang 10 akan jadi 2. 10 bahagi 5 dapat 2. Okay, seterusnya adalah sifir
2 lah, sebab 2 dengan 6. So 1 ni just turun ke bawah, so 6 bahagi 2 3, 2 bahagi 2 1. Okey, seterusnya adalah goal kita sekarang, kita mau jadikan semua satu-satu. So yang sini dengan sini sudah satu, hanya 3 sahaja. So bahagikan dengan 3. So 1 1 1. So FSTK dia kamu just ambil yang bahagian sebelah kiri ni, kamu darabkan semua. 5 darab dengan 2 darab dengan 3. So 5 darab 2 10, 10 darab 3 30. So maksudnya 30 minit lah. Selepas 30 minit mereka akan berjumpa. So permulaan tadi adalah jam 8. So mereka akan berjumpa semula. So jam 8 tambah dengan 30 minit. Okey, 30 minit. So akan berjumpa semula jam 8, 30 minit pagilah di situ. So ni jawapan adalah B. Okey. Baik, kita teruskan bagi soalan nombor 8. So bagi soalan nombor 8 ni, jom kita baca. Ini pun masih lagi soalan penyelesaian masalah lah. Carta pi dalam Raja 1 menunjukkan peratus penderma mengikut kumpulan darah yang didermakan oleh 50 orang penderma. So nilai N adalah 50. N ni maksudnya bilangan lah dalam masa 3 jam yang pertama. Peratus bagi darah AB tidak ditunjukkan. So mandangkan dia gunakan peratus. So di sini 20%, 24 dan 40. So baki dia berapalah untuk AB ni, peratus tu. So keseluruhan adalah 100%. Kita tolakkan sahaja, tolak 20%, tolak 24% dan tolakkan dengan 40%. So bila ditolakkan, AB ni adalah mewakili 16%. So 16% datangnya daripada kumpulan mereka yang berdarah AB. So minta bilangan. So 16% daripada berapa? Daripada 50 orang tadi. So darabkan dengan 50 orang lah. So kamu akan dapat bilangan berapa. So tekan kalkulator. So 16% ni sorry, 16%, bukan 16% daripada 50, tapi 16% daripada carta pi. Memandangkan dia guna carta pi ni, so keseluruhan carta pi adalah 360. Kita kena tahu dulu dia punya pecahan di sini berapa. Okey, so pecahan, so darabkan dengan 360 darjah. So pecahan pi di situ adalah 576 darjah. So alright, so yang 16% kamu boleh cari juga. So dia guna carta pi macam ni. Tapi sebenarnya boleh juga gunakan 16% darabkan dengan 50 orang. Ini yang directly lah. 16% darab dengan 50, kamu akan dapat 8 orang. So kalau mahu tukarkan kepada pi, maybe ada yang keliru juga. Yang mana mahu tukarkan kepada dalam darjah, di sini digunakan pi kan. So cari, tapi dia benda yang sama juga, 57.6 bahagikan 360. Kenapa 360? Sebab keseluruhan 360. Kalau tadi peratus, dia adalah per 100. Kalau darjah, dia adalah per 360. Sebab satu pusingan lengkap bersamaan dengan 360 darjah. So darabkan dengan 50. So kamu akan dapat benda yang sama lah, iaitu 8 orang. Mana-mana pun boleh, ikut kepada keselesaan kamu. Tapi better untuk kamu terus gunakan yang inilah. So kamu tahu sudah berapa pecahan peratus dan kamu tahu bilangan keseluruhan, dan just darabkan sahaja dan kamu akan dapat. Okey, seterusnya soalan 9. So sini penukaran asas nombor. So 3322 asas 5 tukarkan dalam asas 7. Benda pertama yang kamu perlu ingat dalam asas 7, bila kamu mahu tukarkan sesuatu asas kepada asas yang lain, wajib untuk kamu tukar dia kena melalui asas 10 dulu. So maksudnya daripada asas 5 tukar kepada asas 10, and then baru boleh tukar kepada asas 7. So tukar kepada asas 10 dia gunakan kaedah table lah. 3 3 2 2. So ini asas 5. So 5 5 5 5. Kuasa 1 mula daripada belakang, 0 1 2 3. Then darabkanlah 3 darab 5 kuasa 3.
Lepas tu tambahkan dengan 3 darab dengan 5 kuasa 2. Tambahkan dengan 2 darab dengan 5 kuasa 1. Tambahkan dengan 2 darab 5 kuasa kosong. Dan pelajar selalulah buat kesilapan di sini lah. Bila kuasa kosong, mereka ingat bila kuasa kosong dia jadi kosong. Tidak. Apa-apa yang kuasa kosong, nilai dia adalah 1. Even though 10 kuasa kosong 1. 1000 kuasa kosong masih lagi 1. Even 1 million bila dikuasakan dengan kosong dia jadi 1. Pemboleh ubah kuasa kosong masih lagi 1. So sematkan dalam kepala, bila apa-apa nilai kepada number ataupun unknown, bila di kuasa kosong nilai dia adalah 1 lah. So ingatlah benda tu. Sebab ini sayanglah kalau kamu tersilap yang ini. Okey, so tekan kalkulator, tambahkan semua. So kamu akan dapat nilai dia 462. So sekarang kita berada pada asas 10. So untuk tukar kepada asas 7, kamu kena buat pembahagian berulang. 462 bahagi 7. Dan di sebelah sini adalah baki. So jom kita kira sama-sama lah. Okey, 462 bahagi 7. So dapat nombor bulat. So bila nombor bulat maksudnya baki dia adalah kosong lah. So 66. Lepas tu bahagi 7 lagi. So 66 bahagikan dengan 7. Perhatikan dapat nombor perpuluhan. So bila nombor perpuluhan, just ambil yang berada di hadapan tu lah, which is 9 tu. Selepas nombor perpuluhan jangan ambil. So macam tu lah. So kiranya 7 darab 9, kamu kena dapatkan semula 66 ni. So buat semula 7 darab 9. So dapat 63. So berapa baki dia untuk dapatkan semula 66 ni? Baki adalah 3 lah. Okey. So yang tu. Okey. Seterusnya bahagi 7. So 9 bahagi 7. 9 bahagi 7. So dapat 1 lah. Just ambil number yang sebelum perpuluhan. So 7 darab 1 7. Berapa kita kena tambah supaya dia menjadi 9? So kena tambahkan dengan 2. Okey, jangan berhenti di situ, berhenti sampai dia jadi kosong. So 1 bahagi 7. 1 bahagi dengan 7. So dapat 0 point something. So just ambil 0. So 7 darab kosong, so jadi kosong. Berapa kita kena tambah supaya dia jadi 1? So kena jadi 1 lah. So daripada atas ke bawah lah jawapan yang kamu perlu ambil. So which is 1, 2, 3, 0. Macam tu. Soalan nombor 10. So dalam Raja 2, POR dan QS ialah garis lurus. So bila POR, QS adalah garis lurus. So bila garis lurus ini dia memberi maksud adalah total sudut tersebut adalah 180 darjah. So maksudnya POS tu daripada sini ke sini nilai dia 180. Untuk QOS bila kamu tambahkan daripada X sampai 38 ni nilai dia adalah 180 darjah. So ini dia minta hitung adalah sudut konjugat bagi X. So konjugat ni maksudnya yang melengkapkan sudut X tersebut supaya total dia adalah 360 darjah. Sudut konjugat ni dia melengkapkan sehingga dia menjadi nilai 360 darjah. So berapa yang perlu dilengkapkan? Okey, sudut berapa yang perlu dilengkapkan supaya X dengan yang lain ni, yang inilah merujuk kepada sudut konjugat di sini. Sudut konjugat merujuk kepada yang di sini. Ini semua sudut selain daripada X, sebab yang X tersebut dengan yang lain dia adalah saling melengkapkan di mana total 360 darjah. So untuk dapatkan total tu, okey, kita tahu tadi QS ni adalah garis lurus. So nilai di sini dia mesti 180 darjah lah. 180 darjah. So ini simbol 90 darjah. So yang melengkapkan sudut X pada keseluruhan jadi 360 darjah adalah sudut 90, sudut 38 dan sudut 180 darjah lah. 180 darjah.
So bila ditotalkan kamu akan dapat 308 darjah.